ahlan semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ahlan kepada semua. Terima kasih. Ahlan Marwani Ahmad, Muhammad Hardi, Kamisa Atan, Zahara Alia, Safia Sapian, Hasmi Zurina, Kamiza Muhammad Amil, Dalilah, Marwani Ahmad, Fauzan Muhammad, Zaharah Alias, Ramina's Kitchen, Arina Omar, Ana Sukaimi, Kamizah Muhammad Amil, Roshida Safiyah, kemudian Zarina Ali, dan juga ahlan Siti Zawiyah, Alhamdi Hussein, Zahara Alias, dan juga Intutan serta sahabat-sahabat yang lain. Dorongan TikTok pula, ahlan sahabat-sahabat semua dorongan TikTok. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dorongan TikTok. Ahlan Zuraidin, kemudian Eksta, Nur Farhana Saleh, dan juga Ali Raza serta semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Saya minta maaf pada bulan Februari dan Mac ini ada banyak hari kita tak sempat nak berkongsi masyar ataupun perkongsian hayati Quran. Masih lagi nak menyusun jadual dengan program madrasah yang perlu diselesaikan dengan pembacaan kitab Tirmizi, kemudian umrah dan juga beberapa perkara lain yang berlaku. Namun mudah-mudahan kita dapat istiqamah insya-Allah. Lalu kita telah tiba pada muka surat 188. Dan pada muka surat 188 dah lama kita baca kerana kita melihat daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara tersebut. Maka penulis buku membawa tajuk Tanda Besar Kiamat. Maka penulis buku seperti sebahagian besar daripada para ulama telah menggariskan tanda-tanda kiamat kepada 3. Ada tanda-tanda kecil kiamat, kita telah baca. Tanda-tanda sederhana kiamat, kita telah baca. Dan kita sedang berada pada tanda-tanda besar kiamat. Dan apakah tanda-tanda besar? Penulis buku memulakan dengan fitnah dan peperangan serta pembunuhan yang bakal berlaku. Itu adalah nombor 1. Kemudian turunnya Imam Mahdi membawa keadilan, menghapuskan kezaliman, dan Imam Mahdi akan memerintah untuk tempoh selama 7 tahun. Maka itu adalah tanda kiamat besar yang kedua. Selepas daripada Imam Mahdi mengikut turutan akan munculnya Dajjal dengan segala fitnah yang pada waktu itu menjadikan semua para Nabi telah memberi amaran dan peringatan kepada umat masing-masing tentang dahsyatnya, besarnya fitnah Dajjal. Dan kita telah belajar hadis-hadis dan riwayat-riwayat berkenaan tentang fitnah Dajjal. Itu yang ketiga. Selepas daripada Dajjal, maka tanda besar kiamat yang keempat adalah turunnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Dan kita telah belajar hadis-hadis secara ringkas berkenaan tentang Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maka itu adalah tanda besar kiamat yang keempat. Dan yang kelima, kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Maka tanda besar kiamat yang kelima adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj.
Dan pada 3 hari yang lalu, pada hari Sabtu, ketika mana hari terakhir saya berada di Jakarta, kita telah kongsi beberapa ayat, beberapa hadis yang menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Maka Ya'juj dan Ma'juj ini jumlahnya adalah sangat-sangat banyak. Jumlah mereka sangat banyak. Kita nak baca lagi beberapa hadis yang lain yang berkenaan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Antaranya adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang mana dalam hadis ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam. Firman Allah kepada Nabi Adam, "Ya Adam, wahai Adam." Maka Nabi Adam akan menjawab, "Labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik." Nabi Adam akan menyahut seruan Allah dan panggilan Allah. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada Nabi Adam, "Pisahkanlah penghuni-penghuni neraka. Asingkan penghuni-penghuni neraka, wahai Adam, daripada zuriat keturunanmu." Maka Nabi Adam pada waktu itu akan bertanya, "Wama ba'sun nar?" Siapakah itu penghuni-penghuni neraka, ya Allah? Maka firman Allah, "Min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'atun wa tis'ina." Maka firman Allah, jumlah penghuni neraka daripada zuriat keturunan kamu, wahai Adam, adalah daripada setiap 1000 orang, maka Atiyah, tak nak. Dia nak pergi goyangkan stand. Okey. Maka berapakah jumlah penghuni neraka? Maka firman Allah kepada Nabi Adam, daripada setiap 1000 orang daripada zuriat Adam, maka seramai 999 orang itu adalah penghuni neraka. Daripada setiap 1000 orang, hanya satu je masuk syurga. 9,999 adalah penghuni neraka. Maka ketika mana Allah menyebut itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa indahu yashibus saghir wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid." Bila Allah tetapkan daripada setiap 1000 orang hanya satu yang masuk syurga, 9,999 adalah penghuni neraka, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu anak yang kecil bila melihat dahsyatnya azab Allah, mereka akan berubah menjadi beruban. Dahsyatnya azab Allah. Wanita yang hamil akan keguguran kandungan mereka. Manusia pada waktu itu akan kelihatan seperti orang yang mabuk, namun mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah adalah sangat-sangat pedih pada waktu itu. Dan para sahabat yang mendengar pun pada waktu itu mereka berkata, "Ya Rasulullah, wa ayyuna dhalikal wahid?" Wahai Rasulullah, hanya seorang dia masuk syurga. Maka para sahabat bertanya, siapakah satu orang yang masuk syurga? Dan baki 9,999 adalah penghuni neraka. Para sahabat pun risau. Banyaknya penghuni neraka, hanya seorang yang masuk ke syurga. Maka sabda Nabi SAW, "Abshiru, bergembiralah kamu, kerana sesungguhnya yang banyak itu adalah Ya'juj Ma'juj." Yang ramai itu adalah Ya'juj Ma'juj. Maka berapakah jumlah manusia dengan jumlah Ya'juj dan Ma'juj, walaupun Ya'juj dan Ma'juj ini manusia? Maka sabda Nabi SAW, "Fa inna minkum rajul wa min Ya'juj wa Ma'juj alfun." Maka nisbah jumlah manusia dengan banyaknya Ya'juj dan Ma'juj, sabda Nabi, daripada kalangan kamu satu orang, dan nisbah dengan Ya'juj dan Ma'juj adalah 1000 orang. Banyaknya Ya'juj Ma'juj, ramainya. Dan daripada hadis ini ada beberapa pengajaran yang kita boleh dapat. Yang pertama, Ya'juj dan Ma'juj pun adalah daripada keturunan Nabi Adam. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini kesemua mereka adalah penghuni neraka kerana kekufuran
dan keingkaran mereka untuk beriman. Maka berapakah banyak jumlah Ya'juj Ma'juj kita nak faham? Betapa ramai ni Ya'juj Ma'juj. Sabda Nabi, satu orang kamu, maka jumlah mereka adalah 1000 orang. Maksudnya 1000 kali ganda daripada jumlah manusia. Itulah jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Sangat-sangat ramai. Setiap satu manusia, Ya'juj dan Ma'juj jumlahnya adalah 1000 orang. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu berapa ramai Ya'juj dan Ma'juj? Sebab itu bila Ya'juj dan Ma'juj keluar, maka manusia tak akan mampu lawan. Bahkan Nabi Isa pun tak mampu lawan. Berbeza dengan fitnah Dajjal, maka Ya'juj dan Ma'juj adalah fitnah yang tersendiri. Dan mereka ini sangat-sangat ramai. Bila kita baca dalam hadis, kalaulah yang awal daripada mereka melintasi tasik yang penuh dengan air, dan bila yang terakhir daripada mereka melewati tasik yang sama, tasik itu telah menjadi kering kontang, habis air yang ada di tasik tersebut diminum oleh mereka dengan jumlah mereka yang sangat ramai. Satu manusia bersamaan dengan 1000 orang jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Maka ini antara hadis yang menceritakan berkenaan tentang Ya'juj dan Ma'juj, dan hadis ini juga nak memberi pemahaman kepada kita betapa banyaknya bilangan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu kalau bayanglah jumlah manusia contohnya adalah 7 bilion, maka jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 1000 kali ganda daripada jumlah manusia. Banyaknya jumlah mereka. Begitu juga ada hadis yang lebih kurang sama. Ada hadis yang lebih kurang sama yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah daripada Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sebut perkara yang sama. Daripada setiap 1000 orang, hanya satu yang masuk syurga, lagi 9999 adalah penghuni neraka. Maka Nabi SAW telah nampak para sahabat pada waktu itu dalam keadaan sedih kerana sedikitnya jumlah yang masuk ke syurga. Maka Nabi SAW bersabda, "I'malu, jangan berputus asa dan teruslah beramal dan bergembiralah, kerana sesungguhnya yang ramai itu adalah jumlah daripada Ya'juj dan Ma'juj." Ya'juj dan Ma'juj yang pada waktu itu jumlahnya ramai. Maka Ya'juj dan Ma'juj Allah sebutkan di dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-96, akan tiba waktu di mana Ya'juj dan Ma'juj keluar, dan ianya akan berlaku. Bila akan berlaku, kita tidak tahu. Namun yang pasti, mengikut turutan dalam senarai hadis yang telah disusun oleh para ulama, fitnah Ya'juj dan Ma'juj berlaku setelah terbunuhnya Dajjal pada tangan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maka firman Allah di dalam suratul Anbiya ayat 96, firman Allah, "Hatta idza futihat", maka apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj sekian lama daripada zaman Zulkarnain, tembok tersebut telah menjadi penghadang, telah menjadi penghalang daripada keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ketika mana tembok tersebut terbuka, firman Allah, maka pada waktu itu wahum min kulli hadabin yansilun, banyaknya mereka, lajunya mereka keluar. Maka firman Allah, mereka akan meluru turun daripada tiap-tiap tempat yang tinggi. Min kulli hadab, daripada setiap gunung, daripada setiap tempat yang tinggi akan turun meluru keluar Ya'juj dan Ma'juj. Sebahagian daripada para ulama tafsir seperti mana Al-Maraghi berkata, mereka ini akan turun begitu laju, begitu banyak, seperti mana helang turun daripada tempat yang tinggi, dan tidak ada yang mampu untuk menahan mereka, tidak ada yang mampu untuk melawan mereka. Inilah fitnah Ya'juj dan Ma'juj yang akan keluar ketika mana dekatnya waktu kiamat.
Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka kata para ulama tafsir, ayat tentang Ya'juj dan Ma'juj yang ada dalam suratul Kahfi itu menceritakan pada masa yang lalu bagaimana Zulkarnain telah bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan bagaimana Zulkarnain telah membina tembok yang luar biasa kukuh yang menggunakan pada waktu itu teknologi yang zaman kita pun tidak mampu, dan tembok tersebut berjaya untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj untuk tempoh yang sangat lama. Itu yang ada dalam suratul Kahfi. Namun apa yang kita baca tadi dalam suratul Anbiya ayat 96 itu adalah gambaran pada saat ketika mana pecahnya tembok tersebut dan keluarnya mereka dengan jumlah yang sangat ramai, dengan meluru keluar mereka dengan sangat laju daripada setiap tempat yang tinggi yang Allah cuba untuk gambarkan kepada kita dalam suratul Anbiya pada ayat yang ke-96. Para ulama tafsir juga berbeza pendapat berapa kali Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Kebanyakan menyebut Ya'juj dan Ma'juj hanya keluar sekali setelah mereka dihadang oleh tembok Zulkarnain, dan itu berlaku pada saat-saat akhir kiamat, dekat nak kiamat. Namun ada juga beberapa pandangan yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj mereka akan keluar sebanyak beberapa kali. Maka itu adalah beberapa pandangan. Kemudian para ulama tafsir juga menyebut bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua kabilah yang berbeza, namun dikurung oleh Zulkarnain di tempat yang sama, dan mereka ini mempunyai sifat yang sama, mempunyai sikap yang sama, membawa kerosakan seperti mana yang ada dalam suratul Kahfi, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Maka mereka ini adalah dua kabilah yang berbeza. Ya'juj adalah satu kelompok kabilah, Ma'juj adalah satu kelompok kabilah yang lain, namun mereka berdua ini, kata Imam Ibn Kathir dan sebahagian daripada para ulama tafsir, adalah manusia daripada keturunan Yafith bin Nuh, daripada anak Nabi Nuh yang bernama Yafith. Keturunan dia daripada jalur keturunan tersebut. Maka ini adalah beberapa pandangan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni bukanlah kabilah yang berbeza, bukan makhluk yang berbeza, bukan jin. Sebaliknya mereka adalah manusia. Sebab itu dalam hadis yang menceritakan tentang kemasukan ke neraka, daripada setiap 9,999 adalah neraka, hanya satu ke syurga, maka mereka ini dikategorikan di bawah keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka sebab itu sebahagian besar para ulama tafsir menyebut mereka ini adalah manusia, namun adalah dua kabilah yang berbeza. Maka secara ringkasnya para ulama telah gariskan daripada hadis dan Al-Quran. Yang pertama, mereka ini adalah manusia. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia, dan mereka ini adalah bangsa yang sangat kuat, bangsa yang sangat kuat, bangsa yang pada waktu itu sangat gagah. Mereka ini adalah jumlah yang sangat-sangat ramai sehingga tidak ada manusia lain yang mampu melawan mereka sebelum daripada mereka dikurung, kecuali dengan izin Allah Zulkarnain mampu, dan ketika mana mereka keluar daripada kurungan tidak ada manusia yang mampu melawan mereka. Kemudian apa yang kita belajar juga dalam hadis tadi, bahawa jumlah mereka adalah sangat-sangat ramai. Dalam hadis tadi kita baca setiap satu manusia bersamaan dengan 1,000 orang jumlah mereka, itu adalah nisbah, maka jumlah mereka sangat-sangat ramai. Kemudian Imam Alusi berpendapat bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini usia dia sangat panjang. Kejap lagi kita akan baca betapa panjangnya usia Ya'juj dan Ma'juj, yang mana setiap daripada mereka takkan mati kecuali zuriat keturunannya telah berjumlah 1,000 orang ataupun lebih. Panjang usia mereka.
Ya'juj dan Ma'juj ini adalah panjang usia mereka seperti mana yang disebutkan oleh Imam Alusi. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia, bukan daripada kalangan jin ataupun makhluk yang berbeza. Dan yang kita dapat tahu juga daripada ayat Al-Quran dan hadis bahawa tidak ada daripada kalangan mereka yang beriman. Setiap daripada mereka adalah penghuni neraka kerana kekufuran, kerosakan, kejahatan yang berterusan mereka lakukan. Dan daripada sini kata para ulama rahimahullahu ta'ala, daripada hadis ketika mana Ya'juj dan Ma'juj keluar, bila Atiyah datang lagi, dah mandi, lagi salam, sini sekejap je, okey, dah mandi nak beritahu orang dah mandi. Okey, beri salam semua cepat, sekejap je. Assalamualaikum semua. Okey, dah mandi. Sebab Allah oh, cantik baju. Okey, dah. Pergi main kat tempat lain dengan kakak. Tak boleh. Habis ada kelas. Sikit lagi nak habis. Okey, Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kemudian kata para ulama daripada hadis, bila keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan memenuhi alam bumi dan mereka akan menuju ke Baitul Maqdis, dan mereka keluar ketika mana Nabi Allah Isa masih hidup, namun Nabi Allah Isa pun tidak mampu untuk melawan mereka, dan akhirnya mereka akan mati disebabkan penyakit misteri yang akan kita baca hadisnya kemudian insya-Allah. Kemudian timbul persoalan, adakah Ya'juj dan Ma'juj telah ada? Jawapannya telah ada. Jelas kita boleh lihat daripada suratul Kahfi bagaimana Ya'juj dan Ma'juj telah ada jauh daripada sebelum kewujudan kelahiran kita di dunia, daripada zaman semenjak Zulkarnain, seperti mana yang disebutkan di dalam suratul Kahfi. Dan mereka ini mempunyai usia yang sangat-sangat panjang, dan mereka ini mempunyai zuriat keturunan yang banyak. Ada sepotong hadis yang telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, nak menggambarkan satu, usia Ya'juj dan Ma'juj yang panjang, dan nak menggambarkan pada waktu itu banyaknya keturunan mereka. Maka sabda Nabi SAW, wa ma yamutur rajulu minhum hatta yulada lahu min sulbihi alfun. Sabda Nabi SAW tentang Ya'juj dan Ma'juj, tidaklah mati salah seorang daripada Ya'juj dan Ma'juj sehingga lahir daripadanya seramai 1000 orang. Zuriat dia ramai, jumlahnya ramai, usianya panjang. Maka setiap daripada Ya'juj dan Ma'juj dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, setiap seorang daripada mereka tak akan mati kecuali sabda Nabi lahir daripadanya sebanyak 1000 orang ataupun 1000 lagi yang lain. Ini nak menggambarkan banyaknya jumlah mereka dan panjangnya usianya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan juga dalam Musnad Ahmad, bagaimana Nabi SAW gambarkan mereka setiap hari berusaha nak memecahkan tembok yang telah menghalang mereka daripada keluar. Setiap hari mereka berusaha, setiap hari mereka mencuba. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Musnad Ahmad, sabda Nabi SAW, inna Ya'juj wa Ma'juj yuhfiruna kulla yawmin. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari akan menggali, cuba untuk memecahkan tembok Zulkarnain tersebut. Dan mereka tak pernah berhenti hatta idza kadu yarawna syu'a'at syamsi, sehinggalah akhirnya mereka nampak sinaran matahari dan mereka boleh keluar daripada tembok tersebut.
Mereka setiap hari menggali, berterusan menggali, sehinggalah Allah izinkan mereka untuk keluar sebagai salah satu daripada tanda-tanda besar kiamat yang bakal berlaku. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kisah mereka panjang di dalam suratul Kahfi, di antara mereka dengan Zulkarnain. Dan kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Quran ada menceritakan pada suratul Kahfi ayat yang ke-94, yang mana manusia pada zaman Zulkarnain telah mengadu bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini suka melakukan kerosakan. Maka para ulama tafsir membahaskan apakah kerosakan yang pernah dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka ada beberapa pandangan daripada para ulama tafsir. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, mereka suka merosakkan harta benda dan mereka suka membunuh orang yang selain daripada mereka. Itu yang dimaksudkan dengan kerosakan yang ada pada ayat 94 suratul Kahfi, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya wahai Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj suka melakukan kerosakan. Maka kata Imam Ibn Kathir, kerosakan tersebut adalah mereka suka merosakkan harta benda dan mereka suka membunuh orang-orang yang berbeza daripada mereka. Kemudian Al-Alusi juga pada waktu itu memberikan penerangan kerosakan Ya'juj dan Ma'juj adalah mereka suka melakukan keganasan dengan melakukan kerosakan pada harta benda dan membunuh orang-orang yang berbeza daripada mereka. Maka ini adalah sikap Ya'juj dan Ma'juj sebelum daripada dikurung. Dan kita boleh bayangkan setelah mana mereka berjaya keluar daripada tembok tersebut, maka itulah sikap mereka yang sama. Mereka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka sebahagian para ulama tafsir menyebut bahawa mereka ini berperangai seperti mana binatang menerkam mangsa. Mereka ini sangat ganas. Mereka juga boleh membunuh semua yang bernyawa, bukan sekadar manusia. Maka ini juga sebahagian pendapat para ulama tafsir berkenaan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dan sentiasa berbeza pendapat bahawa di manakah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Maka para ulama tafsir pun mempunyai pelbagai pendapat yang berbeza. Dan hanya Allah yang tahu di manakah tembok tersebut, kerana tidak akan ada manusia yang tahu di manakah tembok tersebut. Maka ada yang memberi pandangan yang berbeza. Ada yang kata dekat pergunungan Kaukas, ada yang kata dekat Bukit Qaf dan sebagainya. Itu adalah pandangan yang berbeza daripada zaman dulu dan berterusan pandangan yang berbeza sehinggalah ke zaman kita. Cuma Al-Quran sebutkan dalam suratul Kahfi, Al-Quran sebutkan pada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-96, ayat 95 hingga 96, Al-Quran sebutkan bagaimana Zulkarnain telah membina tembok tersebut. Tembok yang sangat kukuh, tembok yang sangat tinggi, sehingga ada para ulama tafsir menyebut ketinggian tembok yang dibina oleh Zulkarnain adalah setinggi 800 hasta. Ada pandangan yang menyebut pada waktu itu ketinggiannya adalah 800 hasta, sangat-sangat tinggi. Ada mengatakan 200 hasta dan ada juga pandangan-pandangan yang berbeza. Maka ini adalah berkenaan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Cuma kata para ulama, Nabi Zulkarnain sendiri telah sebut pada suratul Kahfi ayat yang ke-98 bahawa tembok ini tidaklah selama-lamanya. Kata Zulkarnain ketika mana telah berjaya membina tembok untuk Ya'juj dan Ma'juj, kata Zulkarnain, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Maka kata Zulkarnain, maka apabila telah tiba janji Tuhanku, maka Allah akan menjadikan tembok tersebut hancur lebur. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan adalah janji Tuhanku sentiasa benar. Itu yang pasti. Yang pastinya adalah tembok tersebut akan pecah. Yang pastinya tembok tersebut akan binasa.
hancur lebur dan akan keluarlah manusia yang berada di sebaliknya, Ya'juj dan Ma'juj, sebagai janji Allah dan sebagai tanda-tanda besar kiamat. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat sedikit sebanyak. Ada beberapa lagi hadis yang kita akan sambung esok insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi semua. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.